Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya, Muhammad Arif bin Nur Arzmi, akan membentangkan projek tahun akhir bertajuk Smart Parking Using Programmable Logical Control PLC System. Pengenalan projek. Nama bagi projek ini adalah Smart Parking Using PLC System. Projek ini diinovasikan daripada tempat parkir yang biasa kepada tempat parkir yang lebih canggih dan praktikal. Tujuan projek ini diinovasikan adalah untuk memudahkan pengguna jalan raya terutama sekali golongan orang kurang upaya OKU dan warga emas dalam mencari tempat meletak kereta. Selain itu, projek ini juga boleh mengurangkan masalah yang sering dialami oleh setiap pemandu kereta iaitu parkir bertindih. Namun demikian, projek ini mengalami sedikit kelalatan iaitu projek ini terhad dan hanya boleh digunakan pada kenderaan tertentu sahaja. Contohnya seperti kereta dan van. Latar belakang projek. Antara masalah yang sering berlaku di negara ini adalah masalah mencari tempat parkir kereta dan masalah parkir bertindih. Masalah seperti ini memberi kami inspirasi untuk menyediakan satu projek iaitu projek Smart Parking Using PLC System. Selain itu, masalah yang dialami khususnya golongan orang kurang upaya OKU menjadi fokus utama dalam projek ini untuk membantu dan memudahkan mereka mencari tempat parkir. Penyataan masalah. Masalah yang khusus kepada golongan kelainan upaya dan warga emas menjadi fokus utama dalam projek ini untuk membantu dan memudahkan mereka untuk mencari tempat parkir. Jadi, adakah dengan adanya inovasi daripada projek ini membantu golongan ini dalam situasi tersebut? Skop kerja. Ruang lingkup projek. Projek ini dicipta untuk diletakkan di tempat-tempat awam seperti hospital dan pejabat awam seperti pejabat pendaftaran negara. Ianya kerana di tempat tersebut terdapat ramai pengguna jalan raya yang ingin mencari tempat parkir. Oleh itu, dengan adanya projek ini, sistem parkir di tempat tersebut akan menjadi lebih sistematik. Saiz projek. Saiz projek ini berukuran sebesar tempat meletak kereta yang biasa dijumpai di tempat awam. Rajah di bawah menunjukkan ukuran sebenar projek apabila dipasang pada parkir. Kaedah tertentu yang digunakan. Projek ini menggunakan kaedah teknologi terkini seperti capacitive sensor dan lampu pandu. Apabila capacitive sensor mengesan sesuatu di kawasan parkir tersebut, ianya akan menghantar isyarat ke PLC untuk diproses. Apabila PLC selesai memproses, lampu pandu akan menyala dan menunjukkan bahawa parkir tersebut tidak boleh digunakan. Had-had tertentu. Projek ini mengalami sedikit kesulitan di mana ianya mampu digunakan ke atas kenderaan berat yang tidak melebihi 3,000 kg sahaja. Sekiranya projek ini digunakan ke atas motosikal, ianya tidak akan berfungsi. Metodologi. Pada metodologi kami akan menerangkan tentang reka bentuk dan pendekatan pelaksanaan projek. Selain itu, kami akan menerangkan tentang kaedah atau teknik melaksanakan projek digunakan dengan betul dan memenuhi piawaian. Selain itu, kami akan menunjukkan carta alir dan proses pelaksanaan projek. Berikut adalah lukisan projek. Ini adalah pandangan atas projek. Komponen dan bahan-bahan. Lampu pandu ini digunakan untuk memberikan isyarat secara penglihatan oleh sesuatu lita berkenali. Setiap lampu pandu yang sering digunakan bagi tujuan pemberitahuan sesuatu lita berkenali adalah dengan mempunyai tugas bagi setiap warna yang bercahaya. Jenis-jenis lampu pandu yang digunakan, hijau dan merah. Sensor jarak. Sensor jarak ini dapat mengesan pergerakan. Selain itu, sensor jarak kapasitif dapat mengesan bahan-bahan dielektrik rendah seperti plastik, atau kaca dan bahan-bahan dielektrik yang lebih tinggi seperti cecair dan aluminium dan sebagainya. Sensor ini dapat mengesan objek dengan lebih tajam dan tepat. Kawalan jujukan. Geganti kawalan logik konvensional, pemasa atau pembilang, pengawal mesin dan proses bagi kawalan automatik, separuh automatik dan manual. Kawalan canggih, menyelesaikan operasi matematik, kawalan analog, kawalan PID, kawalan servo motor ataupun stepper motor. Dan terakhir, kawalan seliaan, proses paparan dan penggera, diagnosis dan paparan kerosakan antara muka dengan komputer atau pencetak, rangkaian automasi kilang dan rangkaian LAN atau WAN. Berikut adalah interrogate corrugated paper ataupun board digunakan sebagai model tempat parkir untuk binaan. Ini adalah model kereta yang digunakan untuk projek Smart Parking Using Programmable Logical Control PLC System. Dan ini pula adalah rumput tiruan yang digunakan sebagai perhiasan untuk mencantikkan lagi model tempat parkir kereta.
Ini adalah kabel 1.5 mm digunakan untuk menyambung aksesori-aksesori elektrik di model parkir. Berikut adalah litar ataupun kod projek. Berikut adalah kos penghasilan projek. Di mana bahan PLC, pilot lamp, sensor pergerakan ataupun motion sensor adalah daripada barang kolej. Manakala papan kayu, infra corrugated board berwarna coklat, hitam dan putih, kabel 1.5 mm, car figure dan rumput tuan adalah daripada barang sendiri. Seluruhnya adalah berharga RM75.50. Berikut adalah cartagan. Cartagan ini dicatatkan dari bulan pertama penghasilan projek sehinggalah terakhir projek dilaksanakan. Berikut adalah carta alir daripada mula hingga ke pengenalan PTA yang pertama, kemudiannya mencari masalah dan seterusnya literatur, objektif projek, tujuan projek, skop projek dan pembentangan kertas proposal. Dan jika diluluskan, kita akan meneruskan dengan penulisan bab 1, bab 2 dan bab 3, kemudian pembentangan PTA 1 dan seterusnya pengenalan PTA yang kedua, penulisan bab 4 dan bab 5, pembinaan dan pengujian projek dan projek berfungsi. Jika projek berfungsi, kita akan teruskan dengan pembentangan projek dan tamat. Berikut adalah raja-raja proses pembuatan projek dan juga proses pengujian projek dijalankan. Dapatan dan analisis. Menerangkan beberapa perkara utama yang perlu dilakukan iaitu pengujian yang dilakukan bagi mengelakkan sebarang kerosakan pada komponen. Ia juga menerangkan kaedah pengujian dan penentu ukuran iaitu ujian penglihatan dan pengoperasian. Akhir sekali, projek perlulah menjalani proses membaik pulih dan penyelenggaraan sekiranya mempunyai sebarang kerosakan. Analisis ini dapat dijadikan panduan untuk memastikan projek ini berada dalam keadaan sempurna. Berikut adalah jadual pengujian. Jenis pengujian, ujian visual dan juga ujian pengoperasian. Alatan pengujian, untuk ujian visual kita menggunakan penglihatan dan ujian pengoperasian kita menggunakan maklumat elektrik 250V atau 415V. Ujian visual, senarai semak, keadaan komponen dalam keadaan baik, sambungan dan tamatan adalah ketat dan betul, bentuk projek mengikut spesifikasi dan tidak mengalami sebarang erat. Seluruh senarai semak mendapati hasil pengujian adalah baik. Manakala untuk pengujian pengoperasian, selama masa pengujian untuk 5 minit pertama, projek dalam keadaan baik dan juga 5 minit yang kedua juga dalam keadaan baik dan seterusnya 5 minit yang ketiga dan juga 5 minit keempat semuanya dalam keadaan yang baik. Berikut adalah perkara yang disemak. Tamatan pada sensor, tamatan pada lampu dan juga tamatan pada PLC. Seluruh tamatan berada dalam keadaan baik dan ketat. Seterusnya adalah tamatan pada lampu, tamatan pada sensor, tamatan pada PLC, keadaan kabel, keadaan PLC, keadaan lampu, keadaan projek. Seluruh tamatan dan juga senarai semak dicatatkan baik. Jenis kerosakan. Lampu pandu tidak menyala ketika pengujian, sensor tidak dapat mengesan ketika pengujian dan juga program masalah. Cara membaik pulih lampu pandu tidak menyala adalah dengan tukar lampu pandu dengan lampu pandu yang baru. Untuk sensor tidak dapat mengesan, dengan tukar sensor dengan sensor yang baru dan kemudian menguji sensor. Untuk program masalah, memeriksa semula program yang dibuat dan uji semula. Jenis penyelenggaraan. Yang pertama, membaik pulih model parking. Cara melakukan penyelenggaraan adalah dengan menggunakan gam kuat untuk melekatkan semula kepingan yang tercabut dari model. Keperluan penyelenggaraan memastikan model parking sentiasa dalam keadaan kemas. Tempoh masa yang dilakukan adalah selama 2 minggu. Yang kedua, membaik pulih pendawaian. Memperkemaskan lagi pendawaian dan memeriksa tamatan setiap terminal. Keperluannya adalah memastikan pendawaian sentiasa dalam keadaan baik untuk melakukan pengujian. Tempoh masanya juga adalah 2 minggu. Yang ketiga, memeriksa program yang dibuat, memeriksa program pada laptop dan pastikan tiada ralat. Keperluannya adalah untuk memastikan program data beroperasi dengan baik tanpa ralat. Tempoh masanya juga adalah 2 minggu. Dan yang terakhir, memeriksa sensor dan lampu pandu. Cara melakukan, memeriksa lampu dan sensor di model dan menukar jika terdapat kerosakan. Keperluannya adalah memastikan lampu pandu dan sensor dapat berfungsi dengan baik sepanjang pengujian. Tempohnya adalah 3 minggu. Kesimpulan yang kami perolehi sepanjang kami menghasilkan projek ini dari mula hingga akhir ialah kami dapat mempelajari sesuatu yang baru iaitu mempelajari cara-cara untuk menghasilkan projek yang tiada kepada projek yang sedia ada dengan mengikut susunan yang teratur. Kerana susunan yang teratur banyak memberi kesan iaitu memudahkan kami dalam menghasilkan sesuatu projek. Rujukan.
Rujukan ini terdapat di Sharifah Salwa Said Akil 2019, Isu Parkir Tiada Kesudahan, dan Victor Kuboshkin 2009 hingga 2011, IoT Lead Solution Architect at Mobidev. Dengan ini, tamat sudah pembentangan projek tahun akhir saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.